Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak. Dua sesi ini back to back 6 sampai jam 7 sesi solo, dan selepas tu saya dan bersama dengan Siti Wani untuk kita melihat kepada pasaran. Jadi maksudnya sejam pertama saya ni kita cuma cover topik dan kita cuba habiskan. Hari ini adalah topik keempat ataupun terakhir dalam siri pembentukan minda pedagang atas talian. Jadi kita cuba habiskan, tapi ada lagi sebenarnya detail-detail dia yang kita belum masuk lagi, dan saya akan tambah pada bulan 7 nanti kita akan lebih fokus. Kenapa bulan 7? Sebab ada masa untuk anda buat apa yang saya cadangkan dalam sesi-sesi kita ni. Kalau anda tak pernah buat dia, start buat. Seriously. Anda akan nampak banyak perbezaan kepada kaedah untuk anda approach, melihat dagangan ni. Bukan macam sebelum ni, ada masa trade, ada masa tak trade. Anda impian nak jadi full time trader, impian boleh, tak salah, impian tu tak salah, wassalam wala. Kalau boleh semua orang nak kan, tak payah kerja, duduk, ada internet, klik 2-3 kali satu hari jadi duit, boleh, wassalam. Tapi the thing is, anda kena ada satu sistem dan juga kepada modal yang cukup. Salam sore Sumbi. Jadi sebelum nak berangan tu, pastikan kita ada tapak yang kuat dahulu. Okey, fokus kepada kekuatan fasa penilaian. Sebelum kita mula, saya bacakan penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap debit tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada dagangan online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Zul Razak, panggil Zul sahaja, seorang pelam dunia dagangan. Saya buat lebih daripada 20 tahun. Jadi analisa pasaran kita akan ubah sejam kedua nanti. Saya bersama dengan Siti Wani, kita akan tinjau kepada pasaran dan melihat kepada apa yang sedang berlaku dalam pasaran serta peluang dagangan sekiranya ada. Okey, jadi fokus kita hendaklah kepada benda yang kita boleh kawal. Kita tak dapat kawal market. Yes, Subi. Kita tak dapat kawal market. Anda nak market bergerak certain condition, anda tahu itu adalah cuma satu probability. Itu saja. Kita sering dengar benda tu. Masalahnya bila kita depan chart, lain benda jadi. Faham tak? Kita cuba untuk buat dan kawal benda yang di luar kawalan kita. News kena macam ni, pergerakan wajib macam ni. Itu mustahil. Apa yang boleh kita kawal? Dua benda. Yang pertama adalah sistem dagangan yang kita pakai. Ni dia, sistem dagangan yang kita pakai. Sistem dagangan ni terdapat dua. Yang pertama adalah teknik, model pasaran anda, dan yang kedua adalah model size posisi. Okey, jadi kita dah bincangkan sepanjang minggu ini dan actually dari minggu lepas, dari Jumaat lepas, mengenai dua benda ni. Okey, dan apabila kita melihat kepada teknik dagangan dan juga sebenarnya kepada portfolio, kita akan balik kepada objektif portfolio selepas ni. Kita bercakap mengenai kaedah keluar dan masuk pasaran. Ini yang pertama. Dan ia hendaklah sesuai kepada anda. Ini yang kedua. Anda tak ada banyak masa, jangan scalp. Pergi kepada longer time frame. Bukannya makin tak ada masa lagi short time frame. Tak. Anda tak lagi shorter time frame, lagi tinggi skill yang anda perlu pakai. Faham? Anda kena tahu lebih banyak benda berbanding mereka yang cuma melihat pasaran sekali sehari.
Faham tak? Ni naik, kenapa naik? Ni ada apa? Ni ada apa? Semua benda nak tahu. Payah. Saya ada pelbagai platform. Wassalam Yus. Saya ada saya ada platform berbayar untuk nak ikut news feed yang rasanya antara yang paling lengkap. Ya. Nak sebut tak dapat, tapi bagi mereka yang ikut saya lama, anda tahu apa yang saya maksudkan. Kita pernah tunjukkan dulu. Itu yang saya pakai. Dan saya bayar dia, bukan XM bayar, saya bayar $1,600 sebulan untuk nak dapatkan platform berkenaan. $1,600 sebulan. Itu pun saya bukan guna pun. Saya gunakan sebab ada faktor volume, ada faktor news, dan lebih kepada pengetahuan. Dan bukannya saya trade benda tu. Tak. Tak. Saya gunakan sebab saya berminat kepada financial market. Itu saja. Okey, dan ia relevan kepada portfolio saya lah. Jadi ada yang tu pun bukannya saya guna dia untuk trading news. Tak. Kita ada report daripada bank, kat mana apa cadangan daripada bank, daripada broker-broker besar, apa yang dia orang berminat. Saya tak gunakan itu sebagai signal lah untuk saya nak masuk market. Tak ada pun. Tak ada pun. Anda boleh dapat brief lebih kurang untuk nak dapat lebih kurang lah macam mana rupa dia. Ada dua. Yang pertama adalah anda boleh tengok dekat sini. Ini salah satu yang lebih kurang. Okey, ni lebih kurang macam fit dia lah. Lebih kurang. Wassalam Kristianto. Dan yang kedua adalah anda boleh gunakan dekat ni. Contohnya, ni adalah mana dia pergi? Saya lama tak buka dia ni. Okey. Ni contoh dia lah. Wassalam. Ni contoh dia lah, macam mana rupa dia. Ni sebab ni lama tak buka. Saya pun lama tak buka. Mungkin dia dah buang dah kot. Ni antaranya lah. Okey. Apa yang saya cuba sampaikan, macam Netflix. Wassalam. Saya nampak soalan AC Milan tadi. Ngam-ngam AC Milan tanya, saya ada $1,000, nak labur emas ke nak labur Bitcoin? Lepas ni saya jawab soalan yang ketiga tu. Okey. Macam Netflix? Tak. Jauh Netflix tu. Netflix tu Netflix. Nak tengok movie ke tengok Netflix? Okey, itu Netflix. Ataupun drama series. Tak sama. Yang tadi tu semua free. Ada platform berbayar dia. Tapi saya rasa cukup. Saya rasa lebih daripada cukup. Dan saya bukan gunakan pun yang free tu. Yang berbayar tu saya guna, tapi bukan yang dua tadi. Bagi mereka yang lama ikut saya, anda tahu apa saya maksudkan. Saya ditegur XM, saya sebut itu pun broker. Bukan, dia boleh trade dekat situ. Okey. Nombor 3, pengalaman pedagang. Okey, apa dimaksudkan dengan pengalaman pedagang kat sini? Waalaikumsalam, Wan. Yang dimaksudkan dengan pengalaman pedagang dekat sini, soalan AC Milan awal tadi kepada Imran. Kata kunci, kalau anda scroll ke atas, anda akan nampak soalan AC Milan mengenai kata kunci ini. AC Milan, melabur. Ini kata kunci yang ditanya oleh AC Milan. Okey. Apa beza bila kita katakan kita melabur dan kita berdagang? Apa beza dia, AC Milan? Bila kita katakan kita trade, apa beza utama dia? Terutamanya bagi mereka yang trade CFDs, bagi mereka yang trade currency, dan juga kepada komoditi ataupun futures. Apa beza utama dua ni?
leverage. Kalau anda gunakan leverage dan anda bercakap mengenai melabur, anda bukannya melabur. Faham? Itu melabur berhutang. Satu pendek dan jangka panjang. Tapi of course ada yang kita nak, kita labur sekejap je dia jalan. Itu pun sama je. Mungkin time frame. Tapi yang kata kunci dia boleh hilang wang. Melabur jangka panjang tak boleh hilang wang ke? AC Milan. Melabur jangka panjang tak boleh hilang wang. Even anda beli tanah pun boleh hilang duit. Beli rumah pun boleh hilang duit. Melabur dalam hartanah pun boleh hilang duit. Siapa kata melabur tak ada risiko? Melabur ada risiko. Kata kunci kat situ adalah leverage. Selagi anda sebut perkataan leverage, contoh anda beli gold, katalah harga gold semasa 1,700. Kalau anda ada 1,000, anda tak dapat masuk ni. You're talking about berapa ounce, depend kepada account. So, if anda gunakan leverage, you are not talking about melabur. You are talking about berdagang. Boleh? Mungkin position trade. Tu bahasa betul dia. Position trade. Pegang untuk masa lama. Tapi kalau anda ada 1,000, gold dan Bitcoin bukan untuk anda. Gold dan Bitcoin bukan untuk anda. Gold, Bitcoin. Dua-dua tu atas daripada 1,000. Beli saham yang tak payah pakai leverage. Boleh? Kalau tanya saya, dua-dua tu tak dapat. Jadi di situlah pengalaman kita. Jadi pengalaman ini akan menentukan instrumen anda akan dagangkan dalam sistem anda, dan juga kalau anda menggunakan hybrid. Hybrid di sini adalah aset tetap dan juga variable asset. Kalau anda menggabungkan, saya menggunakan kaedah ini, saya menggabungkan yang trading saya dengan dana pelaburan saya. Satu portfolio. Di mana saya gunakan yang fixed income saya sebagai limitation kepada risk yang saya ambil dalam variable income. Faham tak? Variable income ni termasuk pelaburan kepada bisnes. Kalau anda melabur kepada bisnes kawan, jadi partner ataupun beli saham dalam syarikat, anda seorang shareholder dalam syarikat Senian Berhad, tapi anda tak aktif kat situ. Saya tak tahu, saya tak dapat nak jawab untuk lain ni. Saya tak dapat nak jawab. Kalau tanya XM, saya dapat jawab. Boleh AC Milan? Jawapan pendek saya tak. Jawapan pendek saya tak. Tapi kalau boleh tanya XM lah. Boleh AC Milan? Faham kita pakai XM. Saya tak dapat nak jawab. Yang saya dapat jawab kepada anda, nak beli kat XM. So kita sedang buat dekat XM. Okey. Jadi sepanjang minggu ni kita dah bincangkan benda-benda ni semua. Apa yang perlu dibuat? Test out, tuliskan sistem dagangan anda. Faham Thank you. Sistem 1, sistem 2, sistem 3, apa position sizing model yang anda nak pakai? Test out. Ni buat dekat demo. Saya tak faham bila orang duk sebut demo tak ada feel. Nak feel jangan trade. Jangan trade. Alah, buka lah $10. Suruh dia sponsor. Suruh orang tu sponsor. Lebur duit dia, jangan duit anda. Saya tak akan dengar orang-orang yang sebut macam tu.
Buka lah $50 je pun minta kat dia. Faham? Minta kat orang tu. Orang yang kata tak payah demo, kau buka je $10, bak mai $10, bak mai $30, bak mai $50. Minta dia sponsor. Boleh? Direct saya bagi tahu tak ada test dengan duit. Jangan. Duit tetap duit. 10 sen pun duit. RM15 pun duit. RM100 pun duit. $100 pun duit. Jangan main-main dengan duit. Penat kita cari duit. Senang kita nak test. Tak ada test. Kita test dekat demo. Tak ada feel. Memang tak nak feel. Okey. Bila saya juga dah kongsikan journal bagi siapa yang tak tahu lagi. Okey, bagi siapa yang tak tahu lagi, pergi dekat profile FB saya, ada link tree, masuk kat Discord, pergi kat Discord tu kalau tak tahu tanya dalam Discord, kat mana nak jumpa Dropbox. Dalam Dropbox tu ada segala-galanya ni. Journal, macam mana nak keep your journal. Buat account lah, anda buat bisnes. Kita ni buat bisnes. Faham tak? Kita ni buat bisnes online. Instrumen online, saham, mata wang, komoditi, or whatever yang anda dagangkan. Pemilihan leverage atau account type penting tak? Dekat XM cuma ada standard sahaja. Use. Kita tak penting benda tu. Yang penting adalah R multiple. Faham, Yus? R multiple. Kita nak tengok R multiple, bukannya nak tengok dolar kat situ. Risk kepada risiko yang diambil. Reward kepada risiko yang diambil. Boleh? Bukannya berapa dolar. Dia tak ada leverage. Kalau anda ikut apa yang saya ceritakan selama ni, kalau berapa leverage nak ambil, ambillah sebanyak mungkin. Tapi dalam trading, kita tak pakai leverage pun. Dalam sistem saya, kalau anda faham mengenai position sizing model, dia tak pakai leverage pun. Satu-satu. Kita cuma letak jumlah duit kepada yang untuk buka position tu. Boleh, Yus? Sebab kita kira berapa dolar yang ni, kalau stop loss dia 62 pip. Memang ini position sizing dia. Berdasarkan berapa dolar. 62 pip tu berapa dolar. Leverage tak penting pun. Sebab kita tak pakai pun. Kalau anda faham position sizing model, semuanya satu-satu. We don't use leverage. Leverage cuma dipakai untuk buka lebih banyak position dalam position sizing model. Tapi untuk position yang dah dibuka, kita memang letak equity untuk menyokong kepada position yang berkenaan. Ya. Start buat. Sebab itu saya kenalkan topik ni sekarang. Okey. Pusingan akan datang, kita cerita sekali lagi, lepas tu kita balik kepada yang asal, yang cerita biasa. Tapi dua pusingan kali ni, saya cerita benda ni. Saya harap semua dah start buat dia. Sampailah bulan 7 nanti. Boleh? Dapatkan. Fokus kepada kenapa anda untung. Apa yang kita nak fokus? Apa jenis market yang kena kepada sistem anda? Adakah trending market, sideways market, fast market, normal market, quiet market? Ada nota dia kan? Ada nampak kan nota yang saya kongsikan? Banyak nak print kan minggu lepas. Minggu lepas ke minggu ni? Saya pun tak ingat. Market type tu, jenis-jenis market.
Kalau anda nak gunakan Bollinger Band, guna Bollinger Band. Anda nak gunakan ada banyak cara, tapi yang paling simple Bollinger Band. Kita letakkan satu kaedah untuk definekan market. Okey. Ini semua topik bulan 7 nanti. Cumanya nota tu dah ada. Tapi dalam English lah. Okey. Saya nak translate dia yang lemah. Nak translate dia fast market type. Market laju. Laju lah kot. Volatile market. Market volatile. Pengsan. Saya nak define dia. Bila buka account trading, Yus, buka account micro. Buka account micro. Selagi anda bercakap naik $10,000 ke bawah setiap entry, I'm talking about setiap entry ya. Ada ke orang yang entry kena stop loss 10,000 hilang? Ada dia layer. Kalau ataupun size portfolio dagangan anda adalah bawah 10,000, jangan cerita standard lah. Belum. Anda tak kena. Buka micro. Buka micro. Itu je. Dia translate mengarut Sunbi. Bukan dah tak pernah buat. Saya tanya ChatGPT. ChatGPT lain. Nantilah. Lepas masa raya kita cuti 2-3 hari. Wassalam. Waktu tu, wassalam Jo. Waktu tu saya akan buat dan translate dia. Okey. Dapatkan parameter sistem anda. Sistem dagangan hendaklah lengkap. Saya tak pakai stop loss bang. Suka kau. Anda tak akan tahu parameter sistem anda kalau tak ada stop loss, TP, asal. Tak ada. Dia main ubah-ubah. Hari ni saya rasa ni tak kena market dan ni nanti keluar. Buat manual. Kalau anda memang duduk depan chart dan anda sedang test out scalping dan anda katakan okey, saya akan keluar manual kalau dia kena ada kalau. Contohnya anda sedang buy. Anda scalping. Anda buy. Dan rule berkenaan hendaklah diulang. Anda buy, cantik, price pergi, okey. Dia balik, saya buy kat sini, buy, okey. Tiba-tiba dan TP kena ada. Scalping kena ada TP, ya. Bila anda sedang mengkaji market, anda nak scalp, bukannya buka chart tu terus tekan. Bukan, okey. Anda tengok price berjalan, okey. Saya akan masuk di sini sekiranya berlaku 3 lekuk. Contoh kita guna 3711. Dan kita dah kira siap. Okey, stop loss dan TP. Buat dekat time frame rendah 3 minit. Anda bukannya guna saat. Tak sempat. Bohong. Tu chart 3. Saya guna kaedah ni dekat 3 minit punya chart. Sama je. Yang kita buat dekat time frame besar, time frame kecil. Itu je. TP 100%. BE apabila price pergi 50%. Benda sama. Ini scalping. Cumanya time frame rendah. Itu je. Kalau sistem anda tak ada benda ni, anda katakan saya akan duduk dan menghadap chart. Okey. Saya akan keluar dan ada scalping contohnya. Saya akan keluar the moment saya nampak price pergi dan berlaku engulfing. Contoh. Memang anda duduk depan chart. Okey? Jadi anda kena ulang benda ni setiap kali kalau price, kalau candle seterusnya close engulf. Then saya akan terus manual close. Wassalam. Lagi 5 minit. Kita bukan baru start. 5 minit punya chart. Okey, depend. Kalau ada template. Template dia saya dah bagi 1 hour. Anda cuma turun time frame. Jadi kalau anda kata, okey, saya akan close. Sepatutnya teknik ada benda ni. Kalau teknik anda tak lengkap, masa itulah yang kita duk buka chart. Kejap-kejap buka. Kejap-kejap buka.
Bila anda tak yakin kepada teknik anda dan anda trade, soalan saya, kenapa anda trade pakai teknik tu? Faham tak? Soalan saya, kenapa anda trade pakai teknik tu? Terkejut sekejap. Saya pun terkejut. Bukan baru start dah tiba-tiba sejam. 3 minit terkejut aku. Baru Assalamualaikum. Takkan salam saya lama sangat kot. Boleh? Okey. Kedua, buat benda ni. Dapatkan parameter sistem anda. Kalau sistem anda tak lengkap, jangan pakai dia. Saya simple je. Sistem tu tak bagus. Bukan tak bagus, dia tak lengkap. Itu je. Buat jadual anda. Anda tengok hari apa yang anda memang... Tiap hari anda ada 2 jam tak? Memang ada 2 jam berturut-turut tak tiap hari? Kalau ada, sesuai untuk seorang scalper ataupun seorang yang intraday. Kalau memang tak ada dalam hari-hari, ada hari free 2 jam, ada hari tak free. Anda try swing. Kalau dalam seminggu tu payah, saya jumpa 1 hari ataupun 2 hari je yang free. Ada hari free, ada hari tak. Anda pergi position trade. 2-3 kali seminggu tengok chart. Cukup. Kan? Anda duk tengok chart tu nak buat apa? Tiba-tiba 2 minit. Terkejut sekejap. Boleh? Okey. Ni anda nak pilih apa teknik yang kena. Contoh anda test dia. Anda nak tahu dapat tak aku trade dia. Anda cuba untuk scalping. Tapi anda scalp dekat office. Ataupun on the way balik kerja. Jangan. Tak sesuai. Tak sesuai. Sebab tu kadang-kadang ada orang dapati bila dia trade, hidup dia berubah. Hidup dia berubah. 3 win, 1 loss, 3 loss, 1 win pun okey. Dia bukannya pasal winning or losing. Dia pasal risk reward. AC Milan. Kalau 3 win tu, anda win pun $10. Lepas tu loss tu $100. Buat apa sistem tu? Faham? Nothing to do with ni. Anda pakai, anda jangan cuma satu sistem yang anda test. Ya, anda akan perasan benda ni. Certain sistem kena kepada market jenis apa. Tak ada semua satu sistem yang boleh trade setiap market. Tak ada. Saya tak jumpa lagi. Kalau jumpa, bagi tahu saya. Contoh, 3711 market sideways hancur. Tak cantik. Ekspektasi dia jatuh. Market trending, dia champion. Sebab dia cycle punya teknik. Trending punya teknik. Setiap trending teknik, kalau anda siapa menggunakan moving average kat sini? Time frame H1 ke atas. Kalau anda trade menggunakan moving average, masa ini anda trade H1, anda sedang trading yen pair, cantik tak? 3 bulan ni. 3 bulan ni cantik tak? H1 ataupun H4? Soalan saya. Tak cantik kan? Ichimoku. Tu moving average. H1 ataupun H4. Tak cantik kan? Kalau anda trade yen pair ataupun index. Tapi kalau anda gunakan dia dekat dollar pair, cantik. Sebab 3 bulan ni kita dah tengok dollar dynamic. Faham? Ya. Masa test ni jalan je. Jalan je serentak. Satu saya bagi sekarang. Sampailah bulan 7 nanti. Sambil lepas anda dah dapatkan parameter sistem anda, maksudnya dah dapat volume kepada berapa banyak trading, 100 entry ke, 30 entry untuk swing ke. Lepas tu anda tengok kan, yang winning tu apa jenis market dia. Ramai orang cuma kaji teknik bila dia dot loss. Tak. Anda kaji teknik anda bila ada win. Kenapa? Anda nak tahu kenapa aku win?
Kenapa dia profit? Kenapa kena TP? Tu yang anda nak ulang. Yang kita duk kaji SL tu buat apa? Nak ulang SL ke? Kaji kenapa anda profit. Cari market bentuk dia lain kali. Sebelum dia berlaku, pasal ada nak entry, ini rupa market dia. Lain kali anda nampak market tu, itu market anda punya. Itu market, itu aku punya market. Lain daripada tu, ni bukan dia. Kerja trader menunggu setup kita untuk kena, itu je. Bukannya buka tekan, buka tekan. Itu lain. Itu kaki nombor, nampak kedai nombor. Itu lain, tak cukup tekan chat orang, habis. Okey. Tolong buat benda-benda ni ya, complete. Dan buat bajet anda. Bila anda buat bajet anda, ni ya, buat bajet anda, sebab macam ni, kenapa kena test out sistem? Anda punya pemahaman, anda punya masa trading, anda punya broker yang dipakai pun, platform yang dipakai pun, mungkin tak sama kepada orang yang pernah, orang lain menggunakan teknik tu. Mungkin dia nampak benda lain yang daripada yang anda nampak. Mungkin anda lebih bagus. Anda lebih bagus daripada performance dia. Tak tahu. The thing is, jangan percaya performance orang. Anda pakai dia. Wak Ima macam mana pun orang tu kata, teknik ni memang kau masuk je, belum tekan dah profit dah. Dengar je. Test out dia. Test dia. Anda nak letak duit kepada satu teknik. Anda nak disiplin, nak cerita disiplin, nak cerita jaga emosi pakai teknik. Masalahnya, kalau anda tak tahu kemampuan sistem berkenaan dan kita tak faham bahawa dia ada kena loss, kita nak profit di kerja kita. Memang tak wujud. Tak wujud. Ceritalah Holy Grail macam mana pun. Saya siapa yang dalam grup Telegram kita dulu, siapa ingat? 2016, 2017, siapa ingat? 2015 kalau tak salah. 2016, 2017. Siapa yang dalam grup Telegram dulu? Ingat tak? Yang general, yang public. Yang public. Ada tak yang 2-3 orang dalam tu claim Holy Grail? Saya dok kata, tak ada sistem Holy Grail. Oh, ada. Ya. Kan? Saya kontak balik. Sebab, saya dah tak trade bang. Kenapa tak trade? Hari tu dah untung, saya dah withdraw dah. Trader. Macam ni. The moment anda dengar betul-betul ya, Sunbi, Wala, Bicap, trader mana yang akan sebut, saya dah withdraw, saya tak trade dah. Siapa yang akan sebut macam tu? Dua orang je. Yang pertama, kita ambil yang positif. Dia untung terlampau banyak. Dia withdraw, dah cukup dah. Tu nombor satu. Ataupun nombor dua, lesap. Faham? Lesap. Bat ada dalam tu dulu kan, Bat? Lesap. Dah lesap dah. Dia untung sistem Holy Grail dia, tak hilang. Faham? Dua je orang yang akan kata dia untung dulu, dah tak nak trade dah. Kan ada 2-3 orang dalam tu dulu kan. Ingat, Bat, saya tak bergaduh. Saya cuma tak guna pun. Sebab dia ingat trading tu teknik. Nothing. Teknik cuma teknik. Go silent trader. Okey, buat bajet anda.
buat tolong buat bajet anda. Kenapa? Anda nak tahu retain income anda. Berapa sebenarnya yang anda boleh buat untuk letakkan dalam portfolio pelaburan. Bukan trading dulu, portfolio pelaburan, portfolio besar kita. Kejap sangat. Okey. Ia bergantung bila kita dah tahu duit yang kita ada, barulah dapat anda nak cerita pasal risiko. Ini tak ada duit $50 bulan ni lebih. Apa makna $50 yang lebih tu kepada the whole anda punya belanja setahun? Ada tak makna dia? Kalau tak ada makna, okey. Itu duit lebih. Dan anda nak buat magic, buat lah. Tapi trading macam tu, anda tahu tenggelam timbul. Faham? Tenggelam timbul. Adalah $50, bolehlah trade bulan ni. $100, adalah bonus. Adalah apa entah duit dia dapat, dia pergi letak. Trade. Tu trader tenggelam timbul. Dah lah. Kedai buka, sekejap tutup. Lepas tu tanya, macam mana nak buat duit daripada buka kedai ni? Memang tak lah. Sebab dia tak ada. Dia cuma tiba-tiba je dia bisnes. Lepas tu dah cukup, berhenti. Tak payah. Itu tak, dia sedang buat benda yang tak konsisten untuk capai something yang konsisten. Memang tak. Dia cuba untuk buat something konsisten dengan buat something yang tak konsisten. Memang tak dapat. Memang tak wujud pun. Okey? Saya ingat satu kelas dekat Penang. Satu kelas dekat Penang. Kita cerita pasal portfolio ni. Dan somebody cakap kat saya, bang, saya tak peduli sangat benda ni. Saya cuma letak hujung bulan $50 je. Ada tak ada, saya letak $50. Saya trade $50. Apa jadi $50 tu, jadilah. Hilang $50, saya berhenti bulan depan, saya letak $50 lagi. Tu sakit. Kenapa kita buat benda ni? Sebab anda nak buat chart kepada diri anda. Perbelanjaan anda setahun, sebab perbelanjaan kita tak sama bulan-bulan. Anda bisnes, anda tak dapat fikir bulan tau. Anda tak dapat fikir macam orang bekerja. Orang bekerja dia gaji bulan. Faham tak? Orang bekerja, apa pun jadi, dia akan terima income by hujung bulan. Kecuali bisnes tu lari lah, tak bayar dia. Ataupun office tu tutup, tu lain cerita. Ataupun lebih sikit sebab ada bonus. Ataupun commission tinggi, tu lain. Waktu raya, budak sekolah, saya baru je bayar tuition fee anak saya bulan ni. Lain, perbelanjaan kita tak sama tiap bulan. Raya nanti tak sama. Bulan puasa, banyak bajet pergi mana? Makanan. Dah fikir menu dah. Hari pertama, hari kedua puasa tak, ujung bulan, ujung bulan depan. Dah fikir, hari pertama ni belum puasa lagi. Siapa tak ganti lagi puasa, ganti Yang perempuan, laki sepatutnya tak Kali tamat puasa kali. Alhamdulillah. Okey. Letakkan yang perbelanjaan tahunan anda itu sebagai resistance line anda sekarang. At least anda ada something yang visual anda nak tengok. Anda nak kata macam mana kita nak keep track supaya kita sentiasa disiplin kepada kita punya portfolio ni. Buat chart anda. Bukan tuition fee. Tu form 3. Buat chart. Kena fikir menu. Berapa passive income yang anda dah ada? Jangan cerita, tak payahlah cerita anda mencapai kebebasan kewangan menerusi trading. Mengarut. Trading tu adalah risiko. Itu je. Dia bukan passive income. Bila-bila je broker lari. Kau nak cari mana? Faham? Anda mencapai passive income, tak payah tengok chart EU. Faham?
Tak payah tengok cat. Itu bekerja. Passive income maksudnya anda tak buat apa, duit tu kerja untuk kita. Faham? Itu passive income. Passive income bendanya kita duk tengok cat, duk risau float. Tak payah. Itu bukan passive income. Robot. Semua tu bukannya passive income. Kan robot dia trade bang. Dapatlah 20%. Ya 20% bagi konteks saya. Konteks saya nak tengok. Konteks PM saya tepi. 20% setiap bulan. And dia start dengan $100. Kenapa $100? Saya boleh letak lebih banyak lagi. Serius. Kalau ada, bagi tahu. Kalau ada. Saya tahu waktu Bitcoin tengah meletup, waktu tu beribu persen. Ya betul. Waktu dia turun, tak ada pula cerita hodl. Kita cerita realiti. Tak payah cerita kartun-kartun. Kita cerita benda yang kita boleh ulang dan anda boleh tidur malam. Okey? Letakkan cat anda. Letakkan cat diri anda. Berapa jauh lagi anda nak capai kebebasan kewangan? Apa maksud passive income kat sini? Anda punya yang ASB lah, tabung haji lah, anda punya whatever dividend payment daripada company punya option lah, apa lagi, whatever lah, sewa tanah lah, sewa rumah lah yang anda dapat. Anda ada tanah, anda sewakan. Anda sewakan kereta ke, anda jual buku ke, or whatever. Itu passive income. Bukan jual buku anda orang jual. Monkera, jauh Monkera tu. Jalan kaki tak sampai. Okey? Buat cat anda. Daripada sini, anda faham berapa lagi yang anda perlu dan anda faham, anda sekarang ni dah melabur berapa banyak dalam ASB anda. Rancang, jangan cuma, setiap bulan saya ada 200 simpan ASB. Tak ada perancangan pun. Dia memang letak je. Tak. Anda rancang everything. Setiap sen duit anda tu, anda rancangkan. Anda rancang satu. Every single cent. So, anda nak duit tu bekerja untuk anda. Faham? Anda rancangkan. Beli jam dalam COC. Rancangkan. Okey? Rancangkan. Berapa dana yang, bila duit lebih tadi kan? Berapa untuk kecemasan, berapa yang anda akan allocatekan untuk aset tetap. Sebab cuma anda yang faham makna duit ni semua kepada anda. Duit lebih tadi. Kalau tak ada duit lebih, macam mana nak melabur? Memang tak dapat. Simple je. You need money to make money. Itu je. Kecuali anda pergi rompak orang. Bang, saya tak ada duit bang. Dah macam mana? Saya nak buat macam mana? Minta nombor bank account. Kita cerita pasal yang reality. You need money to make money. Okey, saya ada duit sikit tapi nak buat banyak. Semua orang nak macam tu. Tapi anda faham risiko anda akan tinggi. Itu je. Macam mana saya tak nak, dah memang tak ada duit, tak dapat nak hilang duit tu, tapi nak ambil risiko tinggi. Anda kena berjudi lah. Itu je. Anda kena berjudi lah. Simple. Jawapan dia simple je. Anda kena berjudi lah duit tu. Sebab anda tak dapat ambil risiko duit tu. Tu satu. Anda ada duit sikit tapi nak buat duit banyak. Anda tahu anda kena ambil risiko tinggi. Jadi macam mana? Anda kena judi lah. Itu je. Apa benda yang anda boleh letak satu balik 2,000. Bagi tahu je. But
Saleh, Sunbi, apa benda yang pulangan dia 2000%? Letak satu balik 2000. Satu lebih sikit lah. Tapi balik 2000. Apa dia? Faham? Tapi risiko dia anda hilang semua satu-satu tu lah. Itu je dia. Simple. Nobo. Ada orang memang ada memang ada orang yang memang letakkan portfolio. Kalau anda bukan Muslim, tak salahnya. Tak salahnya. Beli pukul 5, pukul 7 dah tahu. Besok dia dapat kali. Okey? Tapi apa pun rancangkan. Anda nak buat apa pun rancangkan. You will fail when you fail to plan. Itu je. Okey? Next adalah kepada aset yang kita nak beli tadi. Do your study. Saya dah letak benda ni bertahun dah. Saya tak dapat nak sebut. But do your study. Berapa kos dia, berapa yield dia, bukan yen, berapa yield dia, berapa time untuk capai kepada berapa pulangan dia, adakah dia senang dicairkan ke tak. Ramai orang kan, dia cerita, ada duit kau beli rumah. Tengok tengok. Tengok Ni adalah satu lagi fallacy kepada pelaburan. Ada duit, beli rumah. Biasa dengar tak benda tu? Biasa dengar tak? Kalau apa-apa hal kau boleh jual rumah tu, kalau kau sakit ke, kalau apa-apa emergency ke, kau boleh jual rumah tu dapat duit kau balik. Pernah dengar tak benda tu? Ataupun beli tanah. Pernah dengar tak benda tu? Anda rasa anda iklankan rumah anda iklankan tanah anda pagi ni, petang dah ada orang beli. Duit dia bila dapat? Tu yang anda kena fikir sebelum letak duit dalam apa-apa juga. Anda kena fikir dia punya liquidity, kecairan dia. Senang tak nak liquidate dia? Faham? Bukan saya kata jangan. But anda kena fikir, the moment anda nak letak something yang tak liquid, tak senang dicairkan, adakah anda boleh berpisah dengan dana berkenaan untuk satu jangka masa? Give or take dia 1 tahun. Even rumah, kereta, shop house, emas masih okey. Tanah, rumah tak senang. Emas masih okey. Ada Arahnu dan semua kita boleh ni, tapi harga tak kena lah. Kecuali anda beli dulu-dulu lah. Kan harga 1000 dulu, jual sekarang ni dapatlah harga 2000 or whatever. Okay? Do your one. Sejauh mana anda faham mengenai benda-benda ni? Sebelum nak trading dia. Kalau ini kepada trading. Study dia dulu. Jangan ikut-ikut orang. Kan? Yang indeks orang trade index, kau trade index. Orang trade gold, kau trade gold. Faham? Saya nak anda buka. Apa kena mengena benda ni dengan trading? Segala-galanya. Duit. Anda rancang duit dulu, baru cerita nak trade. Kalau tak rancang duit, lepas tu tiba-tiba ada $50 untuk depo. Tu yang cerita walhasil balik asal tu. Boleh? Sebab sini menentukan lot sizing anda. Now, bila anda dah faham dan study, bagi masa sampai bulan 7 nanti. Saya dah bagi website untuk anda nak study mengenai fundamental. Kan? Saya dah kongsikan kan?
siri pembentukan sistem dagangan 1, 2, 3 sampai 13 saya dah kongsikan. Tolong baca satu-satu. Ada link satu-satu dalam tu. Dah lama benda tu. Ada 7 lagi saya tak keluarkan. Ada 7. Dia 20 kan? Ada 7 lagi. Tu nanti bulan 7 nanti kita habiskan semua ni. Okay? Now, dapatkan parameter sistem dagangan anda. Dapatkan semua ni. Kirakan dia punya ni. Sebab everything is actually mathematic. Now, kita lihat kepada diri kita pula. Buat latihan kepercayaan. Buat latihan kepercayaan dulu sebelum anda nak allocatekan duit kepada portfolio anda. Sebab portfolio ini dia akan ada objektif. Kita nak objektif yang masuk akal. Objektifnya ada 2, ada 3. Yang pertama adalah berapa nak dapat. Kita nak letak jumlah. Tunggu topik market type bulan 7. Nombor 2 adalah berapa sanggup hilang. Nombor 3 adalah tempoh masa dia. 3 ni. Anda tak nak cerita macam ni. Letak 10,000 nak buat berapa? 100,000 bila tahun depan? Saya tak kata mustahil. Ya, yang melabur kripto dulu 3 tahun lepas berlambung tu. Kan? Bukan cerita ni beribu persen. Ada. Juta-juta ada. Tapi kita tahu yang itu nak dapatkan dia sekarang semua kripto start naik and dah start balik, lepas tu turun balik, alamak. Okey, buatlah kepercayaan. Buat dia untuk sampailah bulan 7 nanti, buat dia. Sampai anda start merancang ataupun start untuk memikirkan portfolio anda. Apa objektif dia? Apa jenis portfolio? Jenis portfolio ni banyak. Nombor 1, portfolio yang agresif. Nombor 2, portfolio yang defense. Mana satu yang bagus? Semua ni bagus. Mana yang kena pada anda? Kalau anda dah tak bekerja, anda memang banyak duit, kan? Anda mungkin nak cari something nak buat portfolio spekulatif. Ada orang trade sebab dia cuma nak mengisi masa lapang. Duit lah, bonus duit. Buat portfolio spekulatif. Memang dia mencari something nak dibuat. Dah pencen, ya. Bagi mereka yang lebih melihat jangka panjang 10, 15 tahun, buat portfolio hybrid. Memang banyak duit, tak tahu letak apa, portfolio pendapatan ataupun portfolio defensif. Anda memang ada banyak duit ataupun aktif income, nak hilang tak apa, nanti ada lagi gaji besar, belanja pun besar. Anda mungkin kena buat portfolio agresif. Mana satu? Dia tak ada jawapan. Dia kepada anda. Apa nak buat kepada duit anda? Saya tak dapat nak jawab kepada anda. Saya buat hybrid. Saya tunjukkan macam mana nak buat hybrid. Itu saja saya dapat jawab. Mana satu? Itu anda. Sebab toleransi risiko setiap orang tu tak sama. Makna duit tak sempat. Kita berapa minit lagi? Saya ingat hari ni 2 jam. Tak sempat untuk nak cerita mengenai kita selit-selit pada minggu depan lah.
mengenai notional dan lain-lain. Tapi notional dan ni basically kita dah 5 minit lagi. Basically bila melihat kepada portfolio, anda lihat kepada duit yang anda ada setahun tadi. Kalau anda memang ada full jumlah dia, then portfolio anda dah full lah. Kalau anda katakan saya akan tiap tahun akan top up, ini portfolio yang aktif ataupun dynamic. Tiap-tiap tahun saya akan letak 10,000. Contoh, tiap-tiap $10. Kena rebalance portfolio anda. Anda berapa saya punya target? Kalau anda menggunakan kaedah nosional, anda start dengan 10,000 contohnya. Full portfolio dia 100,000. Anda akan trade macam ada 100,000. Kat sini nosional dia adalah berapa? 10% adalah 100%. 10%. 10%, 100%. 10 kali 10 kan. Tu yang 830 lebih tu, Yus. Maksudnya, dia cuma ada jumlah kepada gandaan 831 ganda lagi untuk capai 83.1% lagi. Berapa? Saya pun tak ingat dalam Excel. Jumlah yang ada, gandaan dia untuk macam ni 10. Dia nak buat 100,000. Okey, nak buat 1 juta. Dia setiap tahun dia akan top up. Jadi nosional dia adalah 100. Fix. Anda memang start 10,000 dan anda katakan full dia adalah 1 juta. Okey, anda boleh guna kaedah nosional, anda trade macam ada 1 juta. Dia loss tutup, tak ada dah. Itu fix. Kita tak ada letak apa-apa dah. Ni portfolio yang fix, memang sekali letak. Ini pula bagi aktif. Setiap tahun anda akan top up 10,000, top up. Untung ke rugi ke anda akan letak dalam tu. Faham? Ada banyak lagi variasi dia. Saya cuma kongsikan yang asas sahaja. 3. Full portfolio, memang anda ada jumlah modal dia. Aktif ataupun dynamic portfolio. Dan yang ketiga adalah fix. Kita bicara daripada sudut modal dahulu. Next, nanti kita akan bercakap mengenai risk dia serta return dia. Boleh? Kunci dia, anda ada perancangan. Macam mana anda merancang, terpulang kepada anda. Sebab anda yang ada kuasa kepada duit anda yang faham makna duit yang anda letakkan. Saya tak dapat nak kata, okey, 2%, 5%. Sebab cuma anda yang tahu makna duit tu. Anda cuma faham makna duit tu kalau anda melihat cerita besar. Kalau anda cuma cerita bulan-bulan, tak dapat. Itu terlalu teleskopik, ya, terlalu minut, terlalu kecil nak tengok dia. Boleh? Okey, kita berhenti rehat sekejap. Okey. Ingat, dalam trading, dalam pelaburan, betul tak sama dengan jana pendapatan. Tak sama. Okey, laboratorium sistem, dekat sistem anda, insyaAllah. Kita berhenti rehat sekejap. Lepas ni saya akan ditemani oleh Siti Wani. Kita akan melihat kepada analisa pasaran. Selepas ni kita berhenti rehat sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.